حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada malam ini kita bertemu untuk kita boleh maghrib pada malam ni. Boleh? Saya tunggu. Okey. Pada malam ni insya-Allah kita dah dapat jadual yang diberi oleh Cikgu Zul kuliah di sini, dan hasil perbincangan cadangnya kita nak baca kitab Bulughul Maram. Anda disediakan nota-nota dia. Lepas tu ni anda ada photostat 20 salinan dan semalam mana ada bagi dekat Cikgu Zul PDF. Jadi boleh tengok dekat PDF ataupun dekat nota yang anda bagi itulah. Tapi dalam sesama ada masakan sebab kitab asalnya kita Arab. Anda cari terjemahan, Abang Zaid kata ada Abang Zaid. Ada yang terjemah tapi dia hanya sebut hadis tapi dia tak sebut penjelasan terhadap hadis. Jadi anak ni fikir kitab yang menjelaskan penjelasan ni semua kita Arab. Dan kalau anak buku kita Arab tak pakai tak faham pula kan. Jadi anak pun biar anak tulis je lah. Ikut tradisi ulama-ulama dulu. Dia orang ni kalau nak mengajar, dia orang tulis dulu. Lepas tu dia orang baca lah. Jadi kita tiru tradisi itulah, insya-Allah. Tapi dalam sesama ni Cikgu Zul dia dah pasal sini, kita boleh tengok kat sini lah, insya-Allah. Sambil-sambil mudah-mudahan lah kuliah kita, kitab yang kita nak baca, kitab Bulughul Maram ni boleh manfaat ilmu dan insya-Allah diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Kitab yang kita nak baca ni nama kitab tu Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Nama kitab dia Bulughul Maram, sebutan ringkas lah. Tapi kalau panjang dalam kitab tu Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Bulughul Maram ni makna Melayunya adalah capaian kepahaman kemuncak. Capaian terhadap kepahaman kemuncak fi Adillatil Ahkam, dalam memahami dalil dari hukum. Ditulis oleh seorang ulama. Nama ulama itu adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nama dia Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani ni asalnya adalah daripada Asqalan. Asqalan ni hari ini Palestin. Kalau kita duduk dekat Masjid Al-Aqsa menuju ke arah barat lebih kurang 60 km, sampailah tempat nama Asqalan. Dan hari ini berada dalam wilayah Israel. Berada dalam wilayah Israel. Dia asal situ. Bapa dia ni orang bisnes korporat. Jadi banyak outstation. Jadi kuasa Tuhannya sampai dekat Mesir, dia dilahirkan di situ. Di Mesir, di satu tempat namanya Fustat. Fustat ni sebutan dulu, sekarang sebut Kahirah. Kalau kita pergi di Mesir, di Kahirah tu, kita akan jumpa satu masjid. Dia panggil Masjid Amru bin Al-As. Kat Kuala Lumpur ada semua, bukan masjid itu kan. Masjid Amru bin Al-As tu dekat Mesir. Dekat dalam masjid tu ada kubur sahabat Nabi yang bernama Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ni adalah sahabat Nabi yang telah mengislamkan Mesir. Dia dihantar oleh Sayyidina Umar. Dia pergi kat sana dan dia ada kelebihan petah bercakap. Petah bercakap. Bila dia petah bercakap, orang Mesir ni asalnya tidak berbahasa Arab, tapi sebab pandai dia bercakap menyebabkan orang Mesir bukan semata-mata masuk Islam, dia tukar pula bahasa dia bercakap. Cakap Arab. Pagi ni pun orang panggil Mesir ni Republik Arab Mesir. Kan? Padahal kalau kita tengok dalam peta, dia bukan bawah Semenanjung Arab Mesir ni. Dia bawah Afrika. Betul kan? Kita tengok balik peta kan. Sebab dia proses pengaraban. Ataupun dalam sebutan orang Arab dia panggil musta'arabah, istilah orang Arab kan, proses pengaraban. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dilahirkan di situ. Dia lahir pada tahun 773 Hijriah. 773 Hijriah dia dilahirkan.
kuasa Tuhan tahun 777 Hijriah. 3, 4, 5, 6, 7, 4 tahun kemudian mak dia meninggal. Mak dia meninggal, duduk sebulan dua kemudian bapak dia pula meninggal. Dan dia tu. Dan bapak dia sebelum mati, bapak dia ada pesan ke seorang kawan, tolong besarkan anak aku. Dan kawan dia tu adalah seorang ulama besar, dan akhir sekali dia belajar dengan kawan bapak dia tu lah. Jadi orang alim. Tu namanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani nama dia. Alim hebat. Dia tulis kitab. Imam As-Sayuti kata kitab dia tulis sebanyak 200 buah kitab. Canggih tak canggih dia. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia tulis satu kitab Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, kitab 15 jilid. Kitab tu anak duk mengajar dekat dalam live Facebook setiap pagi subuh. Baca. Setakat anak dah baca ni dah sampai 3 jilid dah baca. Dia tulis tu 15 jilid kitab tu. Dan dia tulis tu mengambil masa selama 25 tahun. Tu ulama. Hebat ulama dulu ni. Kan? Ulama kita tak boleh, ulama dulu boleh. Tu canggih dia. Jadi kita baca hari ni kitab Bulughul Maram, salah satu kitab dia lah, insya-Allah. Dan anak akan cuba kupas perbahasan ni sikit demi sikit. Yang penting ni adalah faham. Belajar ni apa-apa kena faham Jangan tak faham. Lepas ni anak akan buka soalan. Kalau siapa nak tanya boleh tanya. Dan kalau sekiranya anak boleh jawab, anak cuba jawab. Kalau tak boleh jawab, ada KIV terlebih dahulu. Anak akan cuba jawab di waktu yang lain setelah anak merajaah. Ataupun kalau anak tak boleh jawab juga, sila tanya ustaz yang lain. Sebab anak bukan profesor semua tahu. Ada part kita tahu, ada part kita tak tahu Cumanya mungkin orang tak tanya ustaz. Dia susah. Macam mana anak bagilah nombor telefon anak, hantarlah WhatsApp. Ambil nombor telefon anak 011 33 00 82 01. Boleh? Nak pelan-pelan. 011 33 00 8201. Nombor cantik. 011 33 00 8201. Nanti anak cuba tengok anak punya WhatsApp tu, anak cuba jawab lah. Kalau tak ada jawab, waktu lain kita jawab. Dan jangan berharap anak balik nanti tanya WhatsApp, tanya kat WhatsApp minta anak jawab. Jangan harap macam tu lah. Tak larat aku nak layan WhatsApp tu. Kalau anak nak kuliah, contohlah anak nak kuliah lagi sehari 2, hantar WhatsApp nak tanya soalan ni, anak akan cuba jawab dalam kuliah, insya-Allah. Jangan harap, sebab anak tak larat nak layan punya WhatsApp anak macam-macam. Tak larat kita nak layan. Adalah, ambillah, insya-Allah. Dan jangan cari gaduh lah kat situ. Lu pergi duk maki aku dalam tu, sakit dah aku. Kerana dia tak berhati kat kita, dia maki kita dalam WhatsApp tu, penat lah. Jadi anak bagi nombor, anak cuba jawab sekadar yang boleh. Tapi kalau boleh, sebelum anak kuliah, sehari atau 2 hari, hantar WhatsApp awal-awal supaya sempat anak rujuk kitab. Kalau rujuk kitab, jawapannya lebih konkret, kan? Sempat nak tengok hadis sahih ke tidak, apa kata ulama, lebih konkret. Itu lagi baiklah. Tapi ada yang jawab-jawab spontan tu, anak cuba jawablah sekadar yang boleh lah, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, time. Okey, kita tengok depan tu dah ada. Kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram. Kitab yang pertama, kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah. Kitab Taharah ni kita terjemah sebagai kebersihan dan kesucian. Kebersihan ataupun kesucian. Kita dalam Islam ni antara agama yang mementingkan soal kebersihan. Islam. Kebersihan yang Islam tekankan ni ada 2. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah rohani. Kebersihan jasmani itu pula terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah yang kita nampak, satu lagi yang kita tak nampak. Dia panggil maknawi. Apabila kita sebut sebagai kebersihan rohani, ilmu tu dipanggil ilmu tasawuf. Maka kita akan belajar apa yang dinamakan sebagai sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat madmumah. Macam mana kita nak buang segala sifat-sifat tercela dalam diri kita, kemudian kita nak isi dalam diri kita sifat-sifat terpuji.
Antara contoh sifat madmumah, sifat tercela ni adalah mudah marah, sebagai contoh kan. Jadi dia bagi pembersihan jiwa rohani kita. Ada satu lagi Islam bahas ni adalah kita kena bersih daripada sujud jasmani. Jadi bila kita sebut bersih atau suci dalam hal yang melibatkan kepada jasmani, dia melibatkan kepada najis antaranya. Najis ni kita hilangkan najis daripada badan kita, pakaian kita. Kerana najis itu adalah perkara yang menghalang daripada sahnya solat. Tu asal tu kena clean. Ada satu lagi ni yang kita tak nampak. Macam contoh, mazhab kita di Malaysia ni Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia ajar pada kita anjing itu adalah najis. Betul kan? Kalau sentuh anjing kena basuh 7 kali basuh, salah satu air tanah. Ni mazhab Syafi'i Kita dekat Malaysia ni, kita ramai dah ustaz-ustaz kita ni, dia bukan semata-mata belajar dekat satu negara, dia belajar banyak negara. Anak sendiri pun belajar ke Pakistan, belajar di Mesir, negara anak pergi belajar. Di Pakistan ni mazhabnya Hanafi. Di Mesir kita belajar lebih daripada 4 mazhab belajar. Jadi jangan terkejut. Kadang-kadang ada ustaz kita ni dia pergi cerita mazhab-mazhab yang berbeza dengan kita lah. Kan? Kita tengok hari ni pula langit terbuka, kita buka YouTube, kita buka Facebook, kita boleh tengok ulama-ulama Islam kat sana ni, Islam berok dia pegang anjing. Kita pun alamak macam mana ulama pegang anjing. Kita kat Malaysia ni dia biasa dengan satu mazhab, melompat lah. Tapi sebenarnya tak melompat, ada pun hilang. Memang ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Cuma yang kita sebut mazhab kita Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni ajar anjing ni adalah najis. Bila kita sentuh anjing, kita kena basuh 7 kali basuh, salah satu adalah air tanah. Cuma masa kita sentuh anjing ni, kita nampak tak najis pada tangan kita bila kita sentuh anjing? Tak nampak. Tapi najis tak? Najis. Betul kan? Makanya itu dia panggil apa? Najis apa? Dia panggil najis maknawi. Secara makna ni dia ada najis, walaupun air dia tak nampak. Betul kan? Ada satu lagi tu najis yang di Indonesia tu lah, tahi tak tahi tu, air kencing tak air kencing. Jadi dianggap sebagai bernajis sekiranya ada 3 perkara: bau, rasa dan warna. Itu dianggap sebagai bernajis. Maknanya kita pun basuh. Bila kita basuh menggunakan air, kita kena basuh. Bila kita basuh tu kita kena pastikan hilang 3 perkara tadi. Bau tak ada, rasa tak ada, warna pun tak ada. Faham Itu dia panggil bersuci taharah yang zahir itulah. Nampak? Jadi kita akan nampak Islam ni agama yang amat mementingkan soal kebersihan. Tapi sedihnya negara orang Islam lain tak bersih. Pergi Pakistan, pergi di Mesir, termenung tengok alamak pengotor ni. Betul kan? Anak sampai di Pakistan, antara benda anak terkejut awal-awal adalah anak tengok orang Pakistan ni kencing dekat dinding. Terkejut aku. Apa kes orang Pakistan ni? Kan? Kerajaan Pakistan ni cuba buat tandas awak. Dia bukan kencing kat dalam tandas, dia kencing kat dinding tandas. Apa hal? Aku cuba tak faham. Jadi itu negara Islam lah, sedih lah. Padahal Islam ni agama yang amat mementingkan soal kebersihan. Yang kita nak bahas kat sini, perbincangan kita ni, kita bukan nak bincang yang bersih rohani tu. Yang tu kena panggil Ustaz Lain pergi mengajar ilmu tasawuf. Tu Ustaz Lain lah, itu bukan bidang mana. Cari ustaz yang mengajar bidang tasawuf, itu membersihkan rohani. Yang kita nak cerita ni yang bersih jasmani ni. Kita nak bahas yang tu lah. Ini perbincangan kitab kita ni. Jadi tajuknya yang bab pertama, Babu Al-Miyah, bab yang membicarakan berkenaan dengan air. Air ni cerita ni panjang ni, cerita kita ni. Anda cuba bahaslah sekadar yang mampu lah insyaAllah. Okey, type yang pertama. Air laut adalah air mutlak. Ni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni, dia mulakan perbahasan dia berkenaan dengan air laut. Air laut. Cerita dia, iaitu ia suci lagi menyucikan. Ada air ni dia suci, menyucikan. Ada pula air tu dia suci tetapi tidak boleh menyucikan. Betul tak? Bolehkah kita berwuduk menggunakan air teh? Mana boleh? Mana tahu lebih kayu. Dia pergi dekat Starbucks, dia beli air kopi yang mahal tu, dia beli umur pun nak berwuduk menggunakan air Starbucks. Boleh? Mana boleh?
Jadi maksudnya air setapak itu tidak boleh menyucikan. Tapi suci tak? Suci lah, betul ini minum. Betul kan? Jadi maksudnya bila kita sebut air ini dia ada suci dan menyucikan. Ada satu lagi air itu suci dan tak boleh menyucikan. Air teh tak boleh, air kopi tak boleh. Suci, suci. Dan lain kita minum lah. Kita bila minum. Tapi boleh tak kita gunakan air itu untuk kita berwuduk? Tak boleh. Boleh tak kita gunakan air itu untuk kita mandi wajib? Tak boleh. Itu dia panggil air suci dan tak menyucikan. Yang kita nak cerita ni air yang suci dan menyucikan. Antaranya adalah air laut. Air laut. Apa dalil dia? Dalil tu hadis tu. Dari Abu Hurairah bahawa dia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi terkenal, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni sahabat Nabi yang semasa dia masuk Islam, umur dia baru 29 tahun. Anak muda lagi lah, orang muda lagi Masuk Islam umur dia 29 tahun, dia masuk Islam tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah. Nabi wafat bila kita tak tahu Nabi wafat bila. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Maksudnya kalau dia masuk Islam tahun 7 Hijriah, Nabi wafat 11 Hijriah, dia sempat dengan Nabi berapa lama? 4 tahun 4 tahun dia sempat dengan Nabi SAW. Tapi dia ni orang yang suka belajar. Dia pergi jumpa Nabi, masuk Islam, dia jumpa dengan Nabi SAW. 4 tahun tu dia tak nak kerja, semua tak nak. Kerja dia nak follow je Nabi SAW. Ikut je Nabi. Disebabkan itu banyak hadis yang dia riwayatkan kepada kita. Abu Hurairah ni bukan nama betul dia. Abu Hurairah ni gelaran dia. Nama betul dia Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama betul dia. Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama Islam dia lah. Sebelum masuk Islam nama dia Abdul Syams, hamba matahari, bin Sakhar. Masuk Islam. Dalam masuk Islam jumpa dengan Nabi. Nabi tanya, nama kau, nama apa kamu ni? Abdul Syams, hamba matahari. Tak boleh nama ni tak elok. Tukar nama lah. Jadi dia kata kepada Nabi, pulanglah kepada kamu wahai Nabi untuk nak tukar nama aku. Nabi kata, ada dua Nabi yang Allah Ta'ala suka. Ada dua nama yang Allah Ta'ala cukup suka. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Abdul Rahman. Ini dua nama yang Nabi Muhammad iktiraf Allah Ta'ala suka. Beruntunglah orang nama Abdullah, beruntunglah orang nama Abdul Rahman. Dan amat rugilah orang yang bernama Wanji. Dah lah pelik kan? Bagi mana tak tahu nama ni. Jadi cerita dia, Nabi Muhammad pun nama dia Abdul Rahman. Itulah namanya Abdul Rahman bin Sakhar. Tapi dapat gelaran Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa Sebab dia suka pada kucing. Hurairah ni makna Melayunya kucing yang kecil. Kucing kecil. Itu makna Hurairah. Jadi Nabi gelar dia Abu Hurairah sebab dia suka dengan kucing. Dia berjalan-jalan, dia tengok kucing, dia ambil. Dengan jubah dia tu besar, dia letak kucing dengan jubah dia. Dia balik kat rumah, dia buka serban dia letak kucing dalam serban dia. Punya suka pada kucing. Akhir sekali Nabi Muhammad gelarkan dia Abu Hurairah. Terjemahan Melajunya bapa kucing terjemahan dia kan. Jadi Abu Hurairah ni cerita ni kita hadis tak payah baca yang Arab, baca yang terjemah terus. Seorang lelaki tu namanya Abdullah Al-Madlaji. Al-Madlaji, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah Al-Madlaji. Al-Madlaji ni satu etnik Arab yang duduk di tepi pantai pada zaman dulu lah. Tepi pantai, dan kerja dia orang adalah nelayan etnik Arab. Sekarang ni etnik ni berkembang dekat Kuwait. Etnik Madlaj ni dia terkenal dekat Kuwait. Bahkan ada seorang menteri ekonomi Kuwait, orang Madlaj, keturunan Madlaji, namanya Faisal bin Abdul Rahman Al-Madlaji, menteri ekonomi Kuwait. Asal keturunan dia tu dekat Mekah tu, dekat Madinah tu, asal keturunan dia lah. Jadi rupa-rupanya ada seorang sahabat daripada etnik itu namanya Abdullah. Dia ni bertanya kepada Nabi SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami membawa sedikit air bersama dengan kami. Dah nelayan ni lah, pergi laut dah kan, kita kat ikan. Cuma je kami bawa air tawar ni kan. Ni air yang inilah, air laut kan masih. Jadi kami bawa air ni sikit sangat. Atas kapal laut pergi musafir. Jadi bila bawa air ni sikit, jika kami beruduk dengan air itu, kami akan kehausan. Dah lah bawa air ni sikit. Kalau kita untuk guna air ni, lepas tu takkan nak minum air laut kot. Ke ada orang minum air laut? Tak tahu lah, takut ada orang minum air laut tu.
Kan? Jadi dia kata kalau kami minum air, kalau kami beruduk dengan air sedikit ni, hauslah kami ni, lepas ni tak minum apa. Maka soalan dia kata, bolehkah kami beruduk dengan air laut? Jadi dia kata boleh tak? Kami guna air laut tu kami nak beruduk. Yelah kalau beruduk dengan air laut, lepas tu berlengai. Kan? Tapi soalan ni, boleh tak kami nak beruduk menggunakan air laut? Soalan ni. Rasulullah SAW bersabda, airnya adalah suci dan bangkainya adalah halal. Itu jawapan Nabi. At-tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi kata air laut tu bersih. Bila Nabi kata at-tuhur ma'uhu, air laut itu bersih, maksudnya air laut itu suci dan menyucikan. Air itu suci, kalau kita nak minum, tafadhal, kalau sanggup lah. Lepas tu boleh menyucikan. Kita nak guna air untuk berwuduk boleh, kita nak guna untuk kita mandi wajib pun boleh. Kita nak gunakan air itu untuk basuh najis pun boleh. Faham boleh. Dia penting tu, air mutlak tu yang dikatakan dari segi menyucikan. Sebab kalau kita ni tak ada kerja pergi mandi wajib menggunakan air yang tidak menyucikan, nanti mandi wajib kita tak sah. Betul tak? Salah satunya ada satu istilah dia panggil air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Terjemah Melayunya air yang telah digunakan. Air mustakmal ni air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan. Mazhab kita lah Syafi'i Kalau buka kitab mazhab lain tak ada masalah. Kita pergi dekat Mekah selama roh je Pak Arab tu guna air mustakmal, tak apa, mazhab dia. Ni kita ni cerita mazhab kita Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata air mustakmal ni dia suci dan tidak boleh menyucikan. Apa air mustakmal? Kita berwuduk, air wuduk tu menitik dalam bekas air kita tu kan. Dan kadar air yang ada dalam bekas kita tu kurang kadar 2 kolah. Kurang kadar 2 kolah. Tak, 2 kolah ni besar mana pula? 2 kolah ni bukan kolah masjid ni. Kau faham kau mampu ya? Besar kolah tu. 2 kolah ni 1,5 hasta panjang lebar dan dalam. Itu yang kadar besar ni. Faham? Ni 1,5 hasta panjang lebar dalam. Kolah ni agak-agak berapa kolah dah jadi? Kira lah sendiri. Jadi hukum kolah kita ni macam air laut tu lah segi hukumnya. Yang kita sebut ni kecil. Contoh air satu gayung. Contoh lah kan, sikit air tu kan. Kita berwuduk, bila wuduk, air wuduk kita tu jatuh dalam air tu, dalam kita punya gayung. Air tu jadi apa? Mustakmal. Faham Dan mustakmal itu berlaku pada basuhan yang wajib. Basuhan sunat ni. Basuhan yang wajib ni apa? Basuhan yang bermula tu lah. Basuh yang kedua, ketiga kan dah sunat. Betul tak? Lepas tu basuh anggota yang wajib. Basuh muka, tangan, kepala wajib lah kan. Kita ni bukan basuh anggota yang mana ada basuh anggota lain. Tak tahulah, takut kita sesaja pergi basuh lengan. Contohlah, dia anggota Nabi Muhammad, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berwuduk. Bila dia wuduk, dia basuh muka, tangan, kepala, kaki. Tangan tu dia bukan sekadar siku tau, sampai ke lengan dia basuh. Kaki tu dia bukan sekadar bukulani, tapi sampai ke betis. Habis wuduk dia kata, hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, kata dia. Beginilah aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Maksudnya Nabi berwuduk, Nabi bukan basuh sekadar siku tau, sampai ke lengan. Wah, kaki tu bukan sekadar bukulani, dia sampai dekat betis. Sahabat Nabi pernah tanya Nabi, kenapa kenapa? Nabi kata akhirat nanti Nabi Muhammad boleh kenal umat dia melalui ghurratul muhajjalin. Ghurrah al-muhajjalin. Apa itu ghurrah muhajjalin? Cahaya-cahaya hasil daripada kita basuh anggota wuduk. Ghurrah muhajjalin, asal kena ghurrah muhajjalin ni kuda. Zaman dulu ada kuda. Lepas tu letak atas kepala, nampak bawa nampak, ni kuda aku. Hari ni kereta lah. Ni Volvo, ni BMW. Itu dia panggil ghurratul muhajjalin. Jadi kita ni akan ada tanda ni ke akhirat nanti, hasil daripada kita berwuduk semua ni jadi cahaya. Sebab itu Nabi Muhammad bila berwuduk dia bukan basuh sekadar siku sampai ke lengan, biar lagi banyak. Betul tak? Dan akhirat nanti Nabi boleh kenal, ni umat aku, mari sini, mari sini, mari sini. Sebab konsep wuduk ni hanya ada dalam syariat Nabi Muhammad, tidak ada dalam syariat Nabi lain. Jadi di situ tu Nabi Muhammad boleh kenal umat ni. Sebab tu suruh basuh lebih. Kepala ni satu semua, kita sikit je.
Apa yang kita kena kod kita tak tahu. Sapulah semua kepala tu. Sapu semua kepala biar nampak cahaya di akhirat nanti. Cerita dia. Jadi bila kita basuh anggota wudu, kadang-kadang kita bukan basuh tangan sampai ke siku, kita basuh ke lengan. Air yang menitik daripada basuhan daripada lengan itu tidak dianggap sebagai mustahmal. Sebab lengan ni dia bukan wajib, dia sunat. Betul kan? Yang wajib tu daripada tangan sampai ke siku. Baik. Air mustahmal ni dalam mazhab kita Syafi'i, dia suci, tidak boleh menyucikan. Kalau kita dah air sembahyang, lepas tu kita minum, tak apa. Dan memang amalan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia ni lepas wuduk dia akan ambil air tu dia minum. Ini amalan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kalau dia wuduk, lepas tu dia ambil air sikit, dia minum. Itulah. Tu amalan Sayyidina Ali. Jadi siapa nak buat-buatlah, tak ada apa pun cuma pastikan air tu okey lah. Kan? Itu amalan lah daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik. Jadi kita cerita kat sini, Nabi kata air laut tu, dia tu suci. Bukan sekadar suci air dia, kata Nabi, bangkai daripada laut pun halal, kata Nabi. Bangkai daripada laut maksudnya ikan, sotong, tu maksud dia. Bukan kita ambil kambing campak dalam laut tu. Bukan yang tu Dia faham elok kan? Maksudnya segala binatang-binatang laut kalau dia mati halal, kata Nabi SAW. Nanti kita perincikan satu persatu. Tengok okey, anda rasa yang hadis tu tak payah, kita terus pada penjelasan pada muka surat yang kedua. Saya tak payah. A, tidak diketahui, itu tak payah. B, berkenaan air laut, Ibnu Abdul Bar berkata muka surat yang kedua tu, B tu kan. Sebahagian besar ulama dan sekumpulan imam-imam yang layak keluarkan fatwa di pelbagai kawasan menyatakan bahawa air laut adalah suci dan bahawa beruduk dengannya adalah dibenarkan. Kita boleh beruduk menggunakan air laut, boleh. Jadi kita pergi kat tepi laut tu wuduk lah. Sah tak kalau kita sembahyang menggunakan air laut untuk beruduk? Sah, tak ada masalah pun. Kita kat Malaysia mungkin tak apa nak rasa. Kita pergi dekat Maghribi, Morocco, Tunisia, ni negara ni antara dia orang punya sumber kewangan negara adalah pelancongan dan tinggi sumber kewangan negara daripada pelancongan. Kat sana ni kita boleh tengok ada masjid tepi laut, lepas tu orang main jet ski, lompat-lompat kan. Tiba-tiba masjid kat tepi tu bunyi azan. Orang dok main jet ski tu, dia pun berhenti parking jet ski sebelah tu, dia pun sembahyang jemaah kat tepi tu. Tapi yang lucu tu pakai gitu Allah. Canggih pokok tu. Kan? Sebab orang sana ni mazhab dia Maliki. Mazhab Maliki ni jangan terkejut lah, nanti kita akan jumpa ada Pak Arab semayang pakai seluar pendek. Yang kita termenung, biar betul Pak Arab ni seluar pendek semayang. Mazhab dia tak apa, mazhab kita tak boleh. Jadi orang mazhab Syafi'i dia akan kata-kata lah. Dia pun Ustaz, mazhab Maliki kata boleh Ustaz. Dapat imam mari semayang hari ni dia pakai seluar pendek, melompat habis dia buat tu. Kan? Jangan buat gila. Kan? Tak. Jadi air laut itu kalau kita duduk kat Morocco tu, kita main jet ski, masuk waktu sembahyang, kita parking tepi, wuduk air laut tu lah. Boleh ke? Boleh. Hukumnya adalah apa? Boleh. Kalau orang tanya apa dalil dia? Hadis yang pertama dalam kitab Bulughul Maram. Sebut lagu tu. Sebab Nabi Muhammad kata at-tuhuru ma'uhu al-hilu ma'itatuhu. Air laut itu bersih dan bangkai daripada laut adalah halal. Tak. Terus. Namun Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar dan Abdullah bin Amr bin Al-As, ni dua-dua ni sahabat Nabi ni, di mana diriwayatkan bahawa mereka berdua anggap makruh berwuduk dengan air laut. Adalah sahabat Nabi tak setuju. Rupa-rupanya di kalangan sahabat Nabi, yang pertama namanya Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Amr bin Al-As. Dua sahabat Nabi kata, aku ni tak selesa lah kalau semayang kita berwuduk guna air laut, kata dia. Dia tu tak selesa. Jadi dia ni anggap makruh. Sebab tak selesa dia kata makruh. Okey. Namun tidak ada seorang pun dari kalangan ulama di pelbagai kawasan yang mengikuti pendapat mereka itu. Macam kita ada lah. Sebab hadis jelas mengatakan air laut itu adalah bersih. Betul kan? Cuma masalah sahabat Nabi tak selesa tu masalah ni. Dia ada benda ni kadang benda tu boleh buat, tapi orang tu tak selesa je. Betul? Makan halal belum tapi saya tak nak makan sebab tak sedap. Jadi tak sedap bukan penentu halal haram.
Ada sekali yang lagi kuliah dekat Kelana Jaya. Sebelum kuliah tu ada seorang pakcik bisik lagi dengan anak. Dia kata, "Ustaz, kalau cerita kat dalam kuliah, apa hukum kita makan di kedai Old Town?" Old Town tu kan? Old Town. Apa hukum makan di situ? Anak tanya balik, salah ni. Kapir tak kapir? Oh, tak tahan. Dia sebut kapir tu tak tahan, sedap sebut. Kapir. Kalau sebut biasa ni, kafir. Sopan sikit bunyi kan. Kapir tak kapir? Oh, tak apalah. Nanti ada cerita lah dalam kuliah. Habis kuliah kita, habis kitab tu baca tu, kita pun ni ada orang tanya soalan. Soalan dia adalah, boleh ke kita makan dekat Old Town? Yang Old Town tu, kedai tu, tukang masak dia kapir. Soalan ni tu lah. Jawapan dia, yang pertama, Nabi Muhammad SAW ni dibesarkan dalam rumah siapa kakak? Abu Talib. Betul? Abu Talib ni agama dia apa? Abu Talib pasal Nabi SAW kan? Abu Talib mati sebagai bukan Islam. Zaman dulu ni, kalau duduk kat rumah orang tu, maksudnya makan minum kat rumah orang tu lah. Zaman dulu mana ada kedai mamak? Ada kedai mamak dulu. Tahu? Kita lepak pergi makan kedai mamak, mana ada zaman dulu kan? Itu. Yang kedua, di Madinah zaman tu ada satu kelompok Kristian Nasrani daripada satu tempat tu nama Najran. Kristian Najran Kristian Najran ni dia mana ada satu produk yang cukup popular. Produk dia adalah keju. Dia orang ni kalau pergi ke kota jumpa dengan Nabi, dia orang akan bagi hadiah keju. Nabi ambil, Nabi makan. Nabi kata tak kata apa. Dua. Yang ketiga, ada seorang perempuan Yahudi. Dia tahu Nabi suka makan kambing. Dia tahu Nabi memang suka makan kambing. Tapi bukan mandi laham. Kita kira saudara Arab ambil makanan sunnah. Kita betul kan. Nabi memang suka makan kambing. Nabi. Dan Nabi suka makan kambing ni yang peha depan. Nabi suka. Banyak hadis yang cerita tentang Nabi makan kambing. Jadi dia tahu Nabi suka makan kambing. Dia ni bawa kambing yang telah dimasak bagi pada Nabi. Dan Nabi terus makan. Nabi tak kata panjang, makan. Padahal perempuan Yahudi. Okay? Jadi fahamnya di situ, makanan yang dimasak oleh orang kafir adalah halal selama mana binatang yang kita makan itu disembelih. Binatang itu bukan binatang yang haram. Faham kan? Jadi kalau orang kafir, ialah kita kedai tu cop halal tu lah. Okey lah tu. Kan? Jaki letak cop halal, benar makan. Ustaz, mana kita tahu? Tantang dia tak sembelih, dia tipu kita, mana kita tahu? Orang tanya soalan macam tu. Macam mana nak buat? Dia buat makan, jangan rumit. Fiqah ni ada satu kaedah, ma ghaba anna fala nas'alu anhu. Perkara yang gaib daripada pandangan mata kita, kita tak perlu tanya banyak-banyak. Kita pergi ke kedai, jangan duk tanya mamak ni ayam sembelih ke ayam giling motor kau. Dia tanya mengamuk mamak tu. Makan ke? Habis tengah-tengah makan, tiba-tiba datang seorang Pak Haji tepuk. Gila kau, ayam tak sembelih. Baru stop makan. Yang dah masuk tu halal, yang tak masuk lagi tu jangan makan. Kalau kau makan juga haram. Faham Yusuf Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar dalam dunia kan. Dalam kitab di Fatawa Ma'asarah, dia pernah ditanya, apabila kita musafir ni, kita naik kapal terbang pergi ke Amerika, naik kapal terbang Amerika lah kan, dia ada hidang makanan. Kalau naik emas tak apalah, sebab ada cok halal tu kan. Dan sekarang ni kita naik kapal terbang Amerika tu lah, dia hidang makanan tu ada ayam. Boleh makan ke tak? Dia bukan isu nak makan ke tidak, tapi dia boleh makan ke tidak. Kalau tak nak makan tu cerita lain. Kan? Boleh makan ke tidak. Yusuf Al-Qaradawi kata, dalam Al-Quran Allah Ta'ala pernah sebut berkenaan dengan sembelihan Ahlul Kitab. Surah Al-Ma'idah ayat ke-5. Allah Ta'ala sebut Al-Quran kan, kita boleh makan makanan yang sembelihan itu adalah Ahlul Kitab. Dia kata lazimnya orang mereka ni agama ni Yahudi ataupun Nasrani, Ahlul Kitab. Kata Qaradawi lah kan. Jadi makan je lah. Betul orang tanya pula Yusuf Al-Qaradawi, takut-takut dia tak sembelih
Dia tipu kita orang Islam. Mana kita tahu? Qardawi baca kaedah yang baca tadi, ma ghaba anna fala nas'alu anhu, perkara yang gaib daripada pandangan mata kita jangan tanya lebih. Makan dia. Ni kemudahan yang agama bagi pada kita. Tapi Ustaz, saya tak boleh Ustaz. Saya geli geleman, kembang tekak. Jangan makan. Tak boleh kembang kembang tak payah makan kan? Tapi kalau kita nak bahas hukum halal haram, benda ini pernah dibahas oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Faham kan? Apa? Mudah. InsyaAllah. Agama Islam ni tak susah. Ingat situ. Islam ni bukan agama yang susah. Dia banyak kemudahan sebenarnya. Type sini. Nanti tak habis. Dan Imam Ibn Qudamah berkata, ini adalah pendapat umum para ulama, kecuali bahawa telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bahawa mereka berkata mengenai laut, tayamum lebih kami sukai daripada itu. Kok tu pula. Ada air laut, kita beruduk air laut. Dia kata ada satu lagi ni, kita tayamum. Mana lagi utama? Dua sahabat Nabi kata dahulukan tayamum. Kok tu pula. Itu dia Tapi kalau kita fikir balik, mazhab kita Syafi'i ni, tayamum ni bilakah dibolehkan? Apabila tak boleh nak guna air. Bukan tidak ada air. Kadang-kadang ada air tapi kita tak guna. Sebab apa? Sebab ada keperluan lain, ataupun sakit, ataupun sebab kulit kita kena melecur kan. Contohlah kan. Jadi bila tak boleh guna air, gantilah tayamum. Betul kan? Itu Syafi'i. Tapi kalau ikut sahabat Nabi, ni sahabat Nabi, dua orang sahabat Nabi ni, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dia kata tayamum dengan air laut, tayamum dulu. Tapi kalau air yang biasa, air biasa baru tayamum. Ni dia punya pandangan Itu pandangan sahabat Nabi dua orang tu. Yang kita ni mazhab Syafi'i, kita pegang dahulukan air walaupun air laut. Barulah tak ada air baru kita boleh tayamum. Jangan tayamum ni tak susah buka dengan tangan, jangan buat pelik pula. Ada orang ni tayamum ni muka dengan tangan, sama ada ganti bagi wuduk ataupun ganti bagi mandi wajib. Tayamum ni tepuk sekali sapu muka, tepuk sekali tangan. Dah. Ni kalau pakai spek ni, buka spek mata ni, tarik sekali ni tu, cukup. Faham? Tepuk sekali, tarik. Pintu cukup. Tak payah celah-celah janggut, tak payah. Celah janggut pun pergi gosok. Apa hal? Kan? Tangan ni tarik sekali. Kalau kita pakai jam, buka jam, tarik sekali macam tu. Cukup. Faham? Tu je. Sama ada ganti bagi mandi wajib ataupun ganti bagi wuduk, sama je. Jangan pula dia pergi faham, ganti bagi mandi wajib, kita rolling dalam debu. Yang tu tak ada kerja. Yang tu tak ada kerja. Dia debu tu, dia bukan nampak putih betul tau, tak. Dia cukup sekadar kita tepuk sikit-sikit memadai kadar. Masuk betul. Ambil selesai.
Okey, baik. 10 minit. Okey, tak. Nama 10 minit kita dia. Tak. Tengok C. Jadi masukkan dengan bangkai laut adalah bangkai yang tidak dapat hidup kecuali di laut dan bukan yang mati di laut. Oleh kerana itu, jika seekor kambing jatuh ke dalam laut dan mati, ia adalah haram dan bangkai. Jadi yang kita masukkan bangkai laut yang halal itu adalah binatang laut. Okay, ikan, sotong, tu maksud dia. Jadi kalau kambing jatuh dalam tu mati, jangan kata halal pula jangan salah faham. Tak. Imam Al-Mubarakpuri berkata dalam Tuhfatul Ahwazi, nama kitab Tuhfatul Ahwazi, Al-Mubarakpuri, seorang ulama daripada India. Dia kata para ulama berbeza pendapat mengenai hukum memakan haiwan laut selain ikan. Ulama ni, ikan sepakat ulama kata boleh makan, tak ada masalah ikan selain ikan, itu isu dia. Selain ikan, kita pernah tengok tak orang mazhab Nabi tak makan sotong? Dah pergi ambil sotong, masak siap-siap, letak depan Pakistan. Kalau kat Pakistan tu makan tak kakak? Temenung Pakistan tu nak makan. Dia tengok, makan tak boleh. Mazhab dia haram. Mazhab dia lah. Mazhab dia. Baru ni ada isu timbul. Ikan duyung. Ikan duyung kan laut. Tak ada ikan duyung tu, kalau dia mati boleh makan ke tak? Sudah. Itu soalan juga dalam fiqh, ada bahas tu. Macam mana nanti kita detailkan satu persatu. Sini. Mazhab Hanafi adalah haram memakan selain ikan. Hanafi kata yang boleh makan dalam laut ni ikan je, yang lain semua haram. Sebab tu kita pergi dekat Pakistan, orang Pakistan dia tak makan sotong, dia tak makan udang, dia tak makan semua. Mazhab dia haram. Alangkah ruginya jadi mazhab Hanafi. Rugi mazhab Hanafi kan. Itu mazhab dia lah, mazhab Hanafi Tengok Imam Ahmad ni Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahawa segala yang ada di laut boleh dimakan kecuali katak dan buaya. Mazhab Hanbali. Mazhab dia lah, bukan mazhab kita lagi Dalam laut ni kau makan semua, dua dia tak boleh, katak buaya tak boleh. Boleh ke Hanbali mazhab dia? Kenapa dua dia tak boleh? Tu situ Hujah tidak boleh makan buaya kerana ia mempunyai gigi taring yang digunakan untuk memburu. Dia kata buaya kan dia ada taring. Betul tak? Dalam pandangan mazhab Hanafi, sebarang binatang yang bertaring memangsakan, maka binatang itu tidak boleh dimakan. Hanbali, mazhab Hanbali Katak pula, hujah tidak boleh makan katak kerana hadis dari Abdul Rahman bin Osman bahawa seorang doktor bertanya kepada Nabi berkenaan dengan katak yang ingin digunakannya dalam ubat, maka Nabi melarangnya daripada membunuhnya. Ada seorang sahabat Nabi pergi jumpa Nabi, Rasulullah, boleh tak saya ni nak berubat menggunakan katak? Nabi kata jangan. Nabi kata tak boleh, jangan bunuh katak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi ni namanya Abdullah bin Umar. Dia kata apa? Katak ni masa dia berbunyi, sebenarnya dia sedang bertasbih kepada Allah. Ni bukan Nabi cakap sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Dia kata katak ni masa dia puji tu sebenarnya dia bertasbih kepada Allah. Itu bukan Nabi cakap. Yang Nabi kata jangan bunuh katak.
Jadi disebabkan Nabi kata jangan bunuh katak. Hambali faham tak boleh makan lah. Sebab nak makan kena bunuh dulu. Betul tak? Itu mazhab dia lah. Itu mazhab dia. Tak, kita pun tak makan katak, jangan nak makan pula. Kan? Okey, Imam Malik. Imam Malik ni lagi canggih. Mazhab Maliki ni paling canggih buat makanan laut. Dia kata apa? Imam Malik berpendapat bahawa semua yang ada di laut halal adalah halal. Kau bedallah segala makanan laut. Lemak best gila mazhab Maliki. Ha? Anjing laut apa jenis laut halal. Mazhab dia. Mazhab kita pula, kita tengok mazhab kita pula. Tengok mazhab kita Mazhab Syafi'i berpendapat apa yang ada padanya persamaan dari darat boleh dimakan seperti lembu air. Ada ke lembu air ni? Kalau ada lah. Kita tengok muka macam lembu ni. Tu boleh makan tu. Kan? Sebab apa? Sebab lembu di darat kita boleh makan. Faham kan? Dan seumpamanya kambing laut, apa laut bedal je lah. Tetapi tidak boleh memakan yang tidak ada persamaannya di darat, seperti anjing air, babi air, dan memakannya adalah haram. Kita pergi dekat laut tu, kita jumpa babi laut. Babi laut ni apa tak tahu apa benda, tapi orang Arab panggil khinzirul bahar. Khinzir kita di mana kan? Babi lah, babi laut. Tak boleh dia kata. Jadi sebarang binatang yang muka dia macam binatang yang haram di darat, haram dimakan. Faham tak? Kalau kita pergi dalam mazhab Syafi'i, boleh tak kita makan ikan duyung? Itu soalan dia. Boleh? Tak boleh lah. Sebab mana boleh makan orang? Betul tak? Betul kan? Jadi tak boleh lah. Tapi kalau kita pergi kitab mazhab Maliki, macam okey lah. Ini isu mazhab. Isu mazhab Syafi'i, sotong boleh makan. Bedal lah sotong tu, banyak tak apa. Dia Pakistan, mazhab dia mazhab Hanafi. Sotong tidak boleh dimakan. Tapi nelayan dia pergi kat laut, sotong tu balik, jual dekat pasar. Orang dia tak makan. Siapa yang makan? Kita lah, orang Malaysia. Syafi'i beli sotong satu beg besar RM20. Beg besar. Bawa balik, anak lah masa belajar kat Pakistan, bawa balik ni pergi dekat universiti. Geng-geng mazhab Hanafi, geng mazhab Hanafi ni orang Pakistan, orang Pakistan. Dia tengok kita, dia tanya, ye kya hai? Kita berkata, yehi maya hai. Kita apa benda ni? Ini sotong, kata dia. Oh, hambara mazhab haram hai. Mazhab kami kata haram, kata dia. Kita pergi mampus dengan orang, mazhab korang, mazhab aku Kita pun masak sotong. Sotong dah banyak, masak biasa, bakar. Ada satu kita potong-potong halus tu, macam kerabu tu Time makan, kita panggil dia makan sekali. Dia makan seorang kawan anak. Maulana besar dah kat Pakistan. Maulana Abdul Rahman. Dia datang, dia kata, makan sekali, dia pun makan. Kata, sotong banyak, haram tak tapi. Yang ni, dia kata, ini apa benda ni? Kata, ini macam ini kai-kai. Kita pun tipu dia juga. Dia pun makan. Tengah makan kita tanya, "Hari baik, कैसे होता है?" Macam mana rasa? "बहुत मजा है." Sedap. Sedap. Pergi mampus, silakan makan. Habis selesai makan, lepak minum teh, chai Pakistan dia lepak, kita tanya, "Tumne bata kya karte the?" Kau tahu tak tadi kita makan apa? Macam ni, bukan Kata ni ya, kami ni bukan. Sotong. Kawan ni, yang kawan anak ni, yang Maulana ni, yang mazhab Hanafi ni, dia kata tak apa, dusra mazhab halal. Mazhab lain kata halal. Itu kan mazhab bak makan. Kan? Ini mazhab dia Kita buka kitab mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni aja semua binatang laut boleh dimakan. Maknanya mazhab Hanafi boleh makan penyu. Betul? Makan penyu. Kita boleh tak makan penyu? Mana boleh? Jangan nak bagi dia makan penyu. Pergi rantau abang cari penyu nak makan. Telur tak apa Kawan anda orang Maroko belajar di Pakistan, dia pergi dekat pasar, dia beli penyu. Boleh bayang tak penyu yang besar tu kan? Diikat letak kat belakang, buat balik macam pack. Ninja turtle. Kita ni pergi tu, ada seorang kawan anak ni tengok, biar betul geng-geng ni buat balik penyu. Dia pun kata, "Woi, tak boleh lah makan penyu." Dia kata, korang tak makan penyu, tapi telur penyu kau makan." Dia kutuk kita balik. Hampir punya Maroko.
Dia boleh kata, korang tak makan penyu, tapi telur penyu kau makan. Kawan anak ni, dia jawab balik. Dia kata, memanglah kita minum susu mak kita. Kita bukan makan mak kita. Pandai pula kawan aku dia jawab. Cerita ini soal makanan laut berbeza mazhab. Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Kita Syafi'i lah. Jadi Syafi'i ni alhamdulillah ada untungnya boleh makan sotong lagi. Alhamdulillah. Gitu. Sini takut lewat. Ulama-ulama bermazhab Syafi'i ada menyebut hukum makan haiwan yang hidup di laut dan darat. Ini orang panggil binatang dua alam. Binatang dua alam. Ni dijual di sini ya. Justru haiwan yang diharamkan memakannya dengan sebab tertentu seperti katak yang juga dikecualikan oleh Imam Ahmad kerana larangan untuk membunuhnya. Begitu juga dengan buaya kerana ia menyerang dengan giginya serta jerung di laut Masih. Tak boleh. Buaya, katak kan dua alam. Betul kan? Jadi ini semualah binatang-binatang dalam mazhab Syafi'i haram dimakan. Kita pun buka YouTube tengok, ada tak orang Islam makan buaya? Kita pun nampak gambar geng Imam Black Afrika ni pakai baju putih serban besar panggang buaya. Baik dia panggang itu ya, betul pakai serban kot. Pakai jubah kot. Tengok dia mazhab Maliki. Mazhab Maliki memang boleh makan buaya. Itu mazhab dia Jadi kita tak payah ada bising-bising lah. Dia makan habis mampus langsung mazhab kau. Kan? Dah lah, contohlah kalau ada duit lebih jalan sama Maroko. Jangan terkejut kita akan jumpa orang kat sana makan katak. Jangan terkejut. Makan katak. Mazhab dia memang katak boleh dimakan. Mazhab dia. Mazhab kita tak boleh. Hanbali tak boleh. Maliki boleh. Kita pun pergi kat pasar Cina jual katak pasar Cina. Rupa-rupa je Cina kat Malaysia ni lama dah bermazhab Maliki. Rupa-rupanya kan. Baru belajar hari ni. Baru tahu kan. Tu segi hukum je lah. Kita type sini takut lewat. Right. Okey, mazhab Hanafi berpendapat bahawa yang dimasukkan dengan halal bangkainya adalah bangkai ikan dan bukan yang lain. Mazhab Hanafi yang dikatakan boleh makan di laut ni hanya ikan sahaja. Mazhab ni. Alamak, gini jadi mazhab Hanafi. Okey, kita tak payah baca semualah, langkah-langkah yang penting je. Okey, yang G tu terus masa tak mengizinkan. Maksud bangkai dalam konteks hadis adalah ikan dalam semua jenisnya. Semua jenis ikan boleh dimakan. Sama ada yang terapung atau yang lain. Satu kita pergi tangkap ikan, kita oleh kita makan, betul kan? Satu lagi, ikan tu dah terapung dah. Maksudnya dah mati siap dah. Boleh tak kita makan ikan? Itu soalan Sini kita tengok Adapun mereka yang mengatakan bahawa ikan yang terapung adalah haram. Ada orang lah. Dia kata kalau kita pergi kat laut, ikan tu dah terapung, yang bukan kita tangkap, itu haram tak boleh makan tu. Memang ada orang kata macam tu. Okey, kita tengok kat sini. Ini dibantah oleh apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahih dia. Sahih Bukhari mengenai Amru yang mendengar Jabir berkata. Jabir ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah. Dia kata kami berperang dalam pasukan Khabat, satu perang, dan Abu Ubaidah dilantik sebagai pemimpin. Abu Ubaidah Al-Jarrah jadi pemimpin perang. Cerita dia, kami mengalami kelaparan yang sangat, lalu laut melemparkan kepada kami seekor ikan bangkai yang belum pernah kami lihat, yang dikenali sebagai ikan paus. Lapar lah macam mana. Tepi tak tengok, ada ikan paus. Dah mampus dah ikan tu. Sudah. Sini boleh makan ke tak ikan paus tu? Sebab kita pun berlaku macam ni. Okey. Kami memakannya selama setengah bulan. Sakan besar. Setengah bulan dia makan. Makan-makan tu, Abu Ubaidah mengambil sepotong tulang dari tulang-tulangnya. Abu Az-Zubair memberitahu saya bahawa dia mendengar Jabir berkata, Abu Ubaidah berkata, makanlah, makan. Sahabat Nabi dia kata, kau bedak je. Ikan tadi apabila kami tiba di Madinah, kami menyebutkan hal itu kepada Nabi. Sahabat Nabi cerita ke Nabi lah kan. Zaman sekarang bukan cari Nabi, cari ustaz tak buku. Biasalah tu. Zaman dulu jumpa Nabi, tanya Nabi salam lah. Dan baginda bersabda, makanlah. Itulah rezeki yang dikeluarkan oleh Allah. Nabi kata kau makan. Itu rezeki Allah Ta'ala bagi pada kau. Makanlah. Kata Nabi salam beri kami makanan jika kamu memilikinya. Nabi siap bagi tahu. Kalau ada bagi kat aku sabu. Faham ni apa boleh makan lah. Fahamnya lah dalil ini menjadi dalil bahawasanya boleh dimakan. Faham hukum dia. Lepas ni kalau kita orang jumpa ikan paus tepi laut dah mati tu,
kita fikir apa hukum ingat kuliah malam ni. Ada dalil lagi. Riwayat Al-Bukhari lagi hadis tu cerita ni. Okey. Dalam hadis ni terdapat beberapa pelajaran. Pertama, air laut adalah suci dan menyucikan. Betul kan? Tadi kita dah kita. Yang kedua, semua haiwan laut iaitu yang tidak hidup kecuali di laut adalah halal. Kita dah cerita dah tadi. Dan inilah pendapat Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut Abu Hanifah, yang dimasukkan dengan bangkai ialah ikan sahaja. Dan yang ketiga, apabila seseorang mufti ditanya tentang sesuatu dan dia tahu bahawa si penanya memerlukan maklumat yang berkaitan dengan pertanyaannya, adalah disunatkan untuk mengajarnya. Sebab sahabat Nabi tanya Nabi, Nabi bagi jawapan kan. Dari sifat bagi seorang mufti itu, apabila ditanya soalan, maka dia kena bagi jawapan. Yang kedua, air dikira bernajis jika ada salah satu dari 3 perkara. Itu akan datang. Wallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan, pertanyaan tak? Kat sini ada soalan. Ada pesan jangan tanya soalan politik Politik pun tanya aku. Nak tanya politik dia sembang kat luar, bukan sini. Okey, ada soalan? Sini tak ada soalan. Ada? Ada? Tak ada, bagus. Ada? Ni ada satu ni. Ketam batu boleh makan ketam? Tanya ketam batu. Dan sebenarnya ketam batu ni 2 alam ke tak? Ketam batu 2 alam ke tak? 2 alam. Kalau 2 alam, haram lah. Faham? Mazhab Syafi'i, kalau binatang itu 2 alam, maka haram dimakan. Jadi soalan dia, ketam batu ni 2 alam ke tidak? Itu soalan dia. Anda mana tahu? Anda tak tahu ketam batu 2 alam ke tidak? Kita kena pastikan dia 2 alam ke tidak. Kalau 2 alam, haram dimakan. Itu mazhab Syafi'i. Saya nak makan juga ustaz walaupun 2 alam. Itu kena buka mazhab lain. Kitab mazhab lain tak ada masalah. Yang nak sebut ni mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, tak ada. Sini tak ada. Tak ada. Tak ada lagi bagus sebenarnya. Maaf, ada. Tak ada. Was-was nak ada terbang. Dia cikgu tanya, kalau sekiranya kita was-was nak makan tak nak makan, naik kapal terbang, lepas tu dihidangkan makanan, kita berwal makan tak nak makan. Nabi ada sebut satu hadis, Nabi kata dak ma yuribuka ila ma yuribu, tinggalkan perkara yang meragu-ragukan kamu dan kembalilah kepada yang meyakinkan kamu. Itu hadis Nabi. Jadi kalau kita ragu-ragu, boleh saya makan. Itu yang terbaiklah. Dak ma yuribu ila ma yuribu. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.